kawal risk kalau ambil leverage penuh? Okey, macam mana nak kawal dia adalah kita tahu peak value, itu yang pertama, dan kita tahu dekat mana tempat yang kita sanggup rugi. Maksimum yang kita sanggup rugi dekat mana. Stop loss lah. Itu yang benda yang perlu kita tahu. Okey, kita kontrol kita punya risiko manually. Kalau memang orang kata memang benar-benar susah sangat nak kontrol risk, kita kecilkan leverage sampai payah sangat nak entry. Okey? 150 ke, 100 ke, itu. Kalau jenis yang susah benar nak kontrol risiko. Lot size dia tak pandai nak kontrol. Tapi sebenarnya kalau kita tak tahu lot size pun problem juga sebenarnya. Nak tak nak memang kena tahu berapa nilai setiap pips tu, pip value tu kita kena tahu. Dan website yang paling mudah untuk kita tahu kita punya lot adalah Baby Pips lah. Baby Pips Calculator. Try Google. Baby Pips Calculator. Mana dia? Macam mana Okay. Ada Facebook sekejap. Okay Sekejap. Mana dia? Type Baby Pips. Position Size Calculator. Buka dekat sini. Tak salah, tak berdosa pun sebelum entry buka benda ni. Okay. Try buka. Buka lah dengan gembira. Okay, belajar di sini. Ni cara nak kira secara paling mudah lah. Berapa kita punya baki, duit kita, balance kita berapa, lepas tu berapa kita nak risikokan. Lepas tu jarak stop loss. Tu yang kita kena tahu. Okey Syakir, faham? Yang ini, buat yang ini dulu. Untuk kita tahu sebelum kita entry, benda ni lah yang paling penting. Lot sizing. Berapa lot yang sesuai berdasarkan risiko berapa kita nak ambil. Okey? Syed? Okey Syed. Ada dua orang ni, Syakir, Syed. Okey. Ni dia dekat SM pun ada micro ataupun standard. Dua-dua dia akan kira kan. Contohlah kita main Syakir punya capital nak kahwin dia 2,500 USD. Okey, risk dia berapa? 10%. Contoh 10%. Okey, 10% bermaksud 250 USD. Stop loss, jarak stop loss berapa kita nak letak? 100 pip. Okey, tekan calculate. Berapa lot size yang sesuai untuk kita masukkan? Kalau kita menggunakan account standard 0.25. Okey, itu maksimum. Bukannya 0.25 satu layer, 20 layer kita bantai. Single entry itu maksimum dia. 0.25 siapa yang kaki layer pecahkan. 0.01 ke sehinggalah 25 entry. Okey, siapa kaki entry kira dulu berapa maksimum dia. Tak boleh. Kawan Su kalau di SM kita dah buka account micro lah dia. Okey, kalau kita nak convertkan micro tu jadi jadi standard tak boleh. Kalau nak delete account tu, buka account standard. Okey kawan Su? Oh, bila nak kaya trade guna account micro. Okey, saya rekomenkan 10,000 USD ke bawah gunakanlah account micro. Okey, Syakir. Ini dia. Ni position sizing. Itu yang kita perlu tahu. Alright. Jom kita lihat dulu apa cerita hari ni yang menarik. New Zealand. New Zealand paling kukuh hari ni silap besar dia ni. Kalau dia paling kukuh pada hari ni. Okey, kita nampak paling kukuh pada hari ni adalah New Zealand, Kanada dan AUD. Dan yang paling lemah GBP, JPY dan CHF. Okey, GBP dengan isu Brexitnya dan menjadi tekanan kepada pound tu sendiri daripada isu Brexit. Okey, yang itu menyebabkan GBP lemah. Walaupun data PMI services tadi meningkat. Okey, kalau kita lihat data PMI dia mana? Ni. Services data dia bagus. 54.3. Lebih tinggi daripada forecast. Lebih tinggi daripada previous. Okay, so dia punya data bagus. Service PMI. Tetapi sebab tekanan daripada sentimen cerita tentang Brexit, kita nampak tekanan untuk pound. Itu yang pound antara yang terlemah pada hari ini. Dan ini cerita sentimen. Dan USD CHF JPY. Dia gagal untuk mengukuh di waktu euro tadi. Okey, start waktu euro kita nampak kelemahan kepada USD, CHF dan JPY. Alright. Dan yang paling kukuh pada hari ini adalah commodity dollar. Okey,
Komdul. Siapa dengar Komdul? Komdul tu adalah ini dia New Zealand, Kanada dan AUD merupakan currency yang terkuat pada hari ini. Okey, macam mana nak padankan? Yang kuat Samdul tu lain. Okey, currency yang kuat kita nak padankan dengan yang lemah. Contoh New Zealand GBP ataupun GBP New Zealand lah. GBP kita nak jual, New Zealand yang kita nak beli. Kalau kita lihat kepada teknikal, adakah kena dia punya daripada segi apa teknikal yang kita pegang? Okey, apa technical analysis yang kita pegang? Ada tak kita lihat market structure? Kalau ada kena dengan market structure, contohnya GBP New Zealand downtrend, kenalah dengan market structure. So kita boleh cari peluang untuk sell. Tetapi kalau tak kena dengan market type, market structure dengan technical kita, kita carilah pilihan pair yang lain. Contoh apa dia? Ini tak ada. Kalau hari ni GBP CAD. GBP CAD pun rasanya macam tak ada juga. Alright. Apa yang saya nampak CAD JPY. Okey. Nak padan-padankan. Ni yang paling penting untuk padan-padankan dia. Kalau kita lihat pada chart. Okey. Ada tak? Ni. GBP CAD. GBP CAD dia menunjukkan dah nak naik. Sama. Okey. Sama. Kawan Su spread dekat micro dengan standard sama je. Okey. Yang ini GBP CAD baru nak bertukar arah lah. GBP baru nak mengukuh. Kalau ikutkan daripada structure ni, kalau kita lihat daripada segi overall, nampak memang tengah downtrend. Tetapi di akhir ni, kita nampak tengah nak mengukuh. Okey. GBP Kanada dah start nak menaik. Kena tak dengan sentimen? Sentimen kita apa tadi? Kita nampak GBP lemah, Kanada kuat. So kalau GBP lemah, kita nak jual GBP dan membeli Kanada, GCAD kita cari peluang untuk sell. Tetapi tak kena. Technical tak kena. CCY itu apa? CCY itu apa? Okey, Syakir? Dah sebut dah. Tu currency. Okey, Syakir? Sekejap lagi nak screenshot dulu. Masukkan dalam grup. Okey. CCY tu currency. Okey, Syakir? Jangan blur-blur pula CCY tu apa. Alright, kita padankan antara currency yang kuat, currency yang lemah. Lepas tu kena tak dengan technical kita? Kalau tak kena, kita stay away. Kita cari yang kena. Okey, faham jom, pada malam ni kita nampak ada apa, news apa? Kanada, BOC rate statement. Tak, saya Finviz ni semalam punya ke? Tak. Dia berdasarkan daripada pukul 5 pagi. Daripada pagi tadi, okey, daripada pagi tadi pada pukul 5 pagi, start pukul 5 pagi semua sekali kosong. Lepas tu baru ada naik siapa yang kuat, siapa yang lemah. Okey, barulah dia bergerak. Okey, Syed nanti kirim salam ijat. Okey. Alright. Ini dia. Dia berdasarkan setiap hari punya pergerakan. Siapa yang kuat, siapa yang lemah. Okey. Ada soalan? Ni malam ni Kanada punya uh, statement. Rate statement overnight rate statement. Pada pukul 10 ni. Adakah tak tahulah apa dia punya statement nak keluar. Yang penting yang kita tahu adalah rate dia kekal 1.5 1.5. Okey. Kalau dia ada cerita, dia cakap pasal nafta dia, lemahlah untuk Kanada. Okey, kalau ada dalam statement dia ada tersebut cerita pasal nafta ke, kita nampak kelemahan untuk Kanada. Tapi kalau tak ada, kemungkinan Kanada tu akan dalam keadaan mengukuh. Okey, yang kita nak tahu adalah next bulan depan adakah Kanada akan menaikkan rate dia. Okey, pada next punya rate statement, adakah dia naikkan dia punya interest rate. Okey, kalau kita lihat daripada segi data-data dia pun dalam keadaan yang bagus. Takut overheat. Okey, ekonomi overheat pun kena membuat sesuatu, tak boleh biarkan. Okey, pagi esok ada trade balance AUD dijangkakan drop daripada 1.87 turun ke 1.46. Okey Syakir?
Lepas tu minggu ni ingat, minggu ni ada NFP punya news. Ni dia. Pada pukul 8.30 hari Jumaat. Siapa-siapa yang nak bergembira, jangan guna duit sendiri. Okey, sebab kita tak tahu apa data yang akan rilis. Okey, kalau kita nak trade news juga, gunakanlah DSM, ada SMP. Okey, itu yang terbaik, yang mudah. Duit broker, kita bantai duit broker. Kalau profit, kita ambil. Okey, faham eh? Jom, hari ni kita nak bergembira menggunakan BB. Siapa yang menggunakan Bollinger Band dalam dia punya trading? Share sikit. Tulis saya menggunakan BB. Tak pun tulis saya je lah. Siapa menggunakan Bollinger Band dalam technical dia? Okey, ada? Ezlin jangan type, tengah drive. Ezlin tak, Elin. Okey. Oh, BBMA. Okey, Bollinger Band gabung dengan Moving Average. Faizal ada. Okey, siapa yang tak ada nama ni? Saya. Okey, Terence ada juga menggunakan Bollinger Band. Okey, Bollinger Band itu merupakan indikator volatility. Okey, faham apa indikator tu? Dia amat mudah untuk digunakan dan menarik. Okey, dah cuba BB dan pening. Syakir, kau tak habis pening kau Okey, faham ini kita nak main dengan BB. Dia ada dua sebenarnya, envelope dan Bollinger Band. Pertama kita cerita envelope dulu. Why I can write or comment anything in this webinar? Kan? Boleh. Boleh type. Saya nampak tulisan tu. Siapa nama dia? Saya tak nampak nama. Siapa nama? Ni nama dia tak keluar pula. Okey, patutnya tak boleh register kalau tak ada nama. Okey. Nampak. Komen tu nampak. Nama dia tak nampak. Ada pula boleh invisible. Okey, jom kita teruskan. Okey, saya baca dahulu disclaimer risiko pelaburan. Dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey. Jom, ini yang kita dah cover sebelum-sebelum ni. Paling penting dalam technical analysis, paling asas adalah market structure ataupun market type. Itu yang paling asas. Kita nak tahu market tengah buat apa. Okey, setiap orang ada time frame yang dia lihat berbeza-beza. Okey, kemungkinan Syakir melihat trend di M1. Okey, tu sekejap lagi dia meninggal. Ada orang melihat, macam saya melihat trend di time frame daily. Okey, waalaikumsalam Arzaili. Okey, Arsad. Selamat datang. Okey, kita baru nak start ni. Pertama adalah asas kepada technical adalah teknik market type, market structure. Kita nak tahu apa benda market structure tu. Market tengah buat apa? Tengah trending ke tengah sideways? Yang itu dia So Syakir, sebelum tekan buy sell, kenal pasti dahulu market type. Okey, rakan-rakan yang lain pun sama. Kenal pasti dahulu market type. Kita cari satu time frame untuk kita lihat. Untuk kita lihat market structure tengah buat apa. Okey, faham faham? Yang tu. Itu yang paling utama. Dan kita dah belajar banyak technical menggunakan contohnya pattern, menggunakan indicator dan naked chart seperti support and resistance. Kita dah belajar pivot. Itu old school punya technical analysis. Dan untuk entry kita melihat price action. Okey, berkaitan dengan trader untuk technical part tak lari daripada price action. Boleh tolong tengokkan UCAT dengan UJ. Kalau lari berlawanan dengan analisis saya nak close. Wah, macam mana entry tak tahu plan, Haris? Bak kata si Vantap, kalau kita tersalah ikut kita punya sistem tu, itu tak apa.
Okey. Kita boleh patah balik. Okey, faham A mistake when you don't follow your rule. Tu ayat pertama. If you don't have a rule in trading, everything you do is a mistake. Faham? Kalau kita tak ada rule, kita punya tak ada apa orang kata, tak ada blueprint sebelum kita trading, okey, itu semua sekali yang kita buat tu adalah salah. Okey, faham? Very direct question. Ada session belajar ATR tak? Okey, ada session belajar ATR. Selalunya saya akan selit-selit, tak ada session khas untuk kita belajar ATR. Itu apa yang saya guna, saya share. Okey, dalam Tradepedia ni dia limited. Dia ada dia punya syllabus dia sendiri. So, apa yang saya kata yang saya guna saya share, dan apa yang ada dalam syllabus saya ajar je lah. Yang ada dalam syllabus. Apa yang saya guna saya share. Contoh ATR, macam mana penggunaan pivot, support and resistance. Okey? Yang itu yang saya akan share. Okey, dan hari ini kita akan belajar Bollinger Band. Bollinger Band pun ada dalam salah satu saya punya sistem. Okey, faham ada dalam salah satu saya punya sistem. Saya pun menggunakan Bollinger Band untuk entry. Okey, jom teruskan. Apa itu volatility? Siapa nak jawab? Syakir. Apa itu volatility? Siapa nak jawab? Apa itu volatility? Ada? Kak Masu? Nak try? Kecairan. Itu liquidity, Syakir. Kau main tembak je. Air panas mendidih. Alright, naik turun, Elin. Okey. Asyik salah. Turun naik price. Okey, Anip. Alright, betul. Saya menggunakan BB dan SNR. Okey. Kak Masu trade how much moving price per day. Okay. How much? Dia kalau tak kita letak how much, kita lebih kepada menggunakan ATR kita nak tahu berapa pergerakan dia. Volatility ni adalah pergerakan atas bawah. Kalau terlalu volatile ataupun terlalu gangster pergerakan dia, itu kita maksudnya extreme lah volatility dia. Kalau macam Eurochef, AUD CAT yang suam-suam punya pergerakan, itu kita panggil low volatility. Okey, pergerakan atas bawah dia rendah. Itu dia Okey, betul. Alright, lebih kurang wave kot. Dia bukan, dia pergerakan dia. Untuk kita tahu tu, cantik kita gunakan BB. Bollinger Band tu amat apa orang kata membantu dalam kita kenal pasti volatility. Okey? Ni definisi volatility. Pergerakan dia atas ke bawah dia, di mana harga bergerak lebih rendah atau tinggi dan betapa liar ayunan dia. Itu nampak betapa liar ayunan harga. Okey. Kita lihat pergerakan harga dia, berapa tinggi dia bergerak. Itulah volatile. Okey, kalau terlalu volatile, ada orang takut. Ada orang cari market time volatile baru dia boleh buat duit. Okey, ikut trading style apa-apa. Tu terpulang pada masing-masing. Okey. Dia diukur menggunakan standard deviation ataupun variance. Okey. Alright. Peningkatan berarti biasanya adalah tanda. Tu untuk saham. Okey, ini semua secara teori. Ini kerana terdapat banyak ketidakpastian, iaitu pedagang bullish akan menaikkan harga sewaktu berita baik, manakala pedagang bearish akan menjual ataupun menurunkan harga ketika berita yang tidak baik. Okey, ini definisi volatility. Okey, indikator yang pertama yang kita nak cover hari ini adalah envelope. Okey, itu pertama. Tetapi diimprovekan menggunakan Bollinger Band. Amin ada? Amin dalam ni? Ada. Siapa yang menggunakan envelope? Yang standard punya. Ada yang menggunakan, Amin ada. Envelope. Jom kita kaji envelope macam mana sifat-sifat envelope. Envelope tu apa? Sampul surat. Syakir? Envelope. Dekat. Dekat MT4 kita ada envelope. Tekanlah usha-usha tengok. Ingat emblem. Okey, jom.
Ramai penganalisis bersetuju bahawa puncak utama biasanya disertai dengan volatility yang tinggi dan dasar utama kebiasaannya tenang dengan volatility yang rendah. Okey, bagi contoh. Okey, ni kita masuk envelope dulu dekat MT4 kita ada envelope. Siapa yang guna envelope ni, Tradepedia tak recommendkan. Okey? Tradepedia tak recommendkan sebab apa? Ini sebagai contoh moving average dialih ke atas satu ataupun mengikut peratus tertentu. Macam ni contoh dia. Kita lihat pada gambar lah. Senang sikit. Okey, saya buka naked dahulu. Naked chart. Kita masukkan envelope. Ni dekat trend ada envelope. Yang ini adalah 4% period. Okey. Ni envelope. So, dia berdasarkan apa ni sebenarnya? Pertama kita tengok apa envelope ni punya bacaan. Okey, kita lihat. Tadi berapa? 20. Bermaksud apa? Ada satu moving average 20 dia gunakan. Okey? Jom kita tambahkan lagi satu moving average 20. 20 dia menggunakan simple. Okey. Ni. Bermaksud apa? Price 4% ke atas dan 4% ke bawah. Okey, macam BB juga, tak macam BB. Dia tak macam BB sebab dia fix. Bacaan dia 4% ke atas, 4% bawah. So dia tak ada, dia tak, apa nak kata, fix lah. Macam tu. Jarak dia 4% daripada moving average ni. Okey? Dia berdasarkan moving average. Okey, moving average berapa yang kita pilih. So 4% atas, 4% bawah. Tak ada kembang kuncup. Dia tak ada kembang kuncup. Dia penggunaan dia macam mana? Lebih daripada Bollinger pula. Daripada envelope ni, press tu akan masuk. Itu yang dia bagi tahu. Penggunaan envelope ni. Kita lihat ada tak? Ni, terkeluar dia, dia akan masuk. Tapi dia punya, ni, terkeluar, dia akan masuk. Okey, faham Susah nak baca range harga. Sebab dia guna fix. Itu yang menjadi kecaman. Okey, menjadi kecaman envelope ni sebab dia gunakan percentage dia fix. Okey, tetapi kalau kita tukar dia kepada dia punya time frame berbeza, H4, kita tukar dia H4, Christmas depan pun tak keluar ni price dia. Okey, semakin besar. Kalau kita letak weekly, semakin kecil pula. Okey. Amin guna period 14 dan 0.1%. Okey Amin, dia tak boleh guna di sebarang time frame. Time frame yang gunakan apa? H1. Persen dia berbeza di setiap time frame. M15. Betul lah tu. M15 dan H1. Okey, itu strategi Amin. Macam mana dia gunakan envelope ni. Okey, setiap time frame berbeza pula dia punya jarak dia ni. Macam ni terlalu terkeluar pula. Asyik terkeluar dia kalau kita lihat dekat weekly ni. Okey? So dekat dia punya tu menjadi kecaman. Sebab kita macam mana dekat pair tu nak kena ubah dia punya percentage lagi, nak guna dia punya percentage asyik bertukar. Itulah menjadi kecaman envelope ni. Okey? Jom kita masuk slide kita. Envelope boleh menjadi simetri tapi selalunya tidak simetri dan tidak merujuk kepada titik pusat. Okey? Kejap. Kita menggunakan envelope 3% di moving average 20 hari. Kita menambah 3% daripada moving average dan menolak 3% daripada moving average. So kalau kita gunakan 3%, bermaksud apa? Jarak daripada moving average ke atas 3%, ke bawah 3%. Itu dia punya permainan. Okey, itulah envelope. Okey, Amin? Masih gunakan envelope lagi? Kalau dah sesuai, dah selesa menggunakan envelope, gunakan. Okey, dia punya cara permainan dia, luar dia daripada envelope, pasti price akan masuk. Itu yang digunakan oleh envelope. Okey, cara penggunaan dia. Okey, keluar dia daripada persen berapa persen tu, itu bermaksud dia akan masuk balik. Okey? Ni bentuk dia. Ni garisan envelope. Okey, envelope 4% daripada moving average 20. Masih, tapi untuk certain pair sahaja, mungkin try tukar ke BB untuk sesuaikan dengan semua pair.
Time frame yang sesuai. Itu kena lihat persen. Saya pun tak gunakan envelope ni. Si Tradepedia ni recommendkan 4% untuk daily. Okey? Tetapi dekat setiap time frame berbeza pula pergerakan dia. Okey, faham Azali? Setiap time frame berbeza dia punya persen. Nak guna time frame mana pun saya tak pasti. Yang ini dia tunjukkan 4% kita gunakan di daily time frame. Okey, kalau nak gunakan macam Amin, gunakan 0.1% di M15 dan H1. Betul, kena study dulu, kena buat back test kalau nak gunakan envelope ni. Okey? Next. Ni bentuk envelope. Dia fix dia. Keluar dia daripada envelope, kemungkinan dia akan masuk. Okey? Dan dia akan, jarak dia sama je. Tak tahu dia waktu bila market tengah quiet. Macam ni, market tengah quiet, jarak dia tetap sama. Okey, faham itu dia. Envelope punya kelemahan. Okey, dan diimprovekan menggunakan Bollinger Band. Okey, tujuan utama envelope adalah untuk membentuk channel bergerak. Terdapat kritikan untuk perkara ni. Okey, itu yang dikritik menggunakan envelope. Okey, setiap pair kita kena tahu berapa persen kita nak guna, tu envelope. Dan Bollinger Band, standard dia 2 standard deviation. Itu dia yang default punya. John Bollinger mengeluarkan pandangan pasaran tidak stabil dan memperkenalkan Bollinger Band ataupun bahasa glamour orang kita panggil BB. Okey, sebagai alternatif kepada envelope. Okey, faham Bollinger Band dan John Bollinger pula pernah mengeluarkan dia punya apa orang kata kata-kata. Dia kata kita tak boleh 100% membuat technical bergantung 100% kepada BB semata-mata. Kita kena gabungkan dengan benda yang lain juga. Support and resistance ke, pivot ke, apa benda lain yang kita boleh gabungkan. Dia tak boleh kita betul-betul 100% bergantung kepada BB sahaja. Okey, BB dia punya owner sendiri, dia punya founder pun menasihatkan supaya kita gabungkanlah dengan benda lain juga. Supaya lebih improve ataupun performance kita lebih improve, lebih bagus. Okey. Ini kita boleh baca, nanti saya akan postkan dalam grup Telegram slide ni. Habis slide bahasa Melayu ni, cukup 20, bulan depan saya akan post dalam English pula. Okey? Syakir suka kan dalam English? Alright. Ini dia indikator Bollinger Band, BB. Alright. Jom kita lihat macam mana bentuk dia. Saya tak ada dalam grup tu. Siapa yang tak ada lagi dalam grup tu? Saya akan sharekan link. Sekejap Copy link. Nak masuk dalam grup Telegram. Okey, saya share. Ni tu link grup dia. Okey. Copy dekat browser tekan. Ataupun copy dekat Telegram tekan. Boleh juga. Okey, jom kita baca dulu teori untuk Bollinger Band ni. Satu teknik analisis teknikal yang menggunakan moving average dan garis-garis yang diplotkan dua standard deviation di atas dan di bawah moving average. Okey. Disebabkan standard deviation mengukur volatility jalur ini akan melebar ketika volatility meningkat dan menguncup ketika volatility berkurang. Okey. Ketika market tengah quiet, dia akan menguncup. Itu BB. Dan ketika market tengah volatile, tengah bergerak pantas, dia akan mengembang. Okey, faham yang itu. Oleh itu, selain daripada menggunakan peratus yang tetap di atas dan di bawah moving average, ia menggunakan standard deviation dengan andaian taburan normal di mana 95% daripada harga akan berada di dalam jalur, di dalam BB. Okey, dia claim macam mana? 95% price akan berada di dalam Bollinger Band. Dia akan claim macam itu lagi 5% dia akan terkeluar. Lepas dia terkeluar, dia akan masuk balik. Okey, yang itu dia. Okey, yang ini calculation dia macam mana nak ukur standard deviation. Okey, ini calculation Matt. Okey, 10 kuasa 2 campur dengan 0 kuasa 2
Okey, campur dengan 10 kuasa 2 dapat 200. 200 bahagi dengan 3 dapat 66.67. Yang ini adalah variance. Okey, nak dapat standard deviation, square root kan ni. Dapatlah 66.67. Di square root kan dapat 8.16. 8.16 bermaksud apa? Pergerakan harga tu. Okey, lihat 8.16 lebih tinggi berbanding 4.08. Tengok pergerakan dia atas bawah. Yang ini hanya 5 pip. Yang ini adalah 10 pip. Contoh. Okey. Admat. Syakir. Ini jarak dia 10 pip. Yang ini 5 pip. Mana lebih volatile? Yang ini. So dapatlah 8.16. Okey. Yang ini 4.08. Bermaksud pergerakan dia lebih kecil berbanding yang sebelum dia. Okey. Yang itu dia. Okey. Ini bentuk Bollinger Band. Macam mana permainan dia? Dia ada menguncup, ada mengembang. Sekejap lagi kita tengok kepada chart betul kita. Waktu menguncup, waktu mengembang. Macam mana kita nak apa orang kata, nak apply dalam trading. Okey, saya menggunakan BB juga dalam sistem 3 saya. Saya ada 3 sistem dalam trading. So dalam salah satu sistem dia adalah menggunakan BB. Okey, menggunakan Bollinger Band. Apa parameter? Parameter yang default dia, yang standard. Yang ada dalam tu. Okey. Alright. Okey, tafsiran Bollinger Band. Pertama adalah menguncup, perubahan mendadak dalam harga cenderung berlaku selepas jalur mengecut disebabkan oleh penurunan volatility. Apabila harga keluar daripada jalur menandakan penyambungan trend, dasar dan puncak berlaku di luar jalur dan yang diikuti oleh dasar dan puncak yang terbentuk di dalam jalur memberi isyarat untuk pertukaran trend. Boring ni baca ni. Okey, jom kita lihat kepada gambar lah. Saya interpret daripada gambar. Tradepedia bagi dalam tulisan. Boring pula membaca. Okey, jom. Macam mana permainan dia? Okey, pertama adalah kita masukkan kita punya okey, kita nak masukkan apa? Bollinger Band. Dekat mana masukkan Bollinger Band? Ni dia masukkan sahaja Bollinger Band. Okey, itu dia. Mudah kan? Masukkan sahaja Bollinger Band. Okey, pertama adalah masa market tengah quiet, tengah mendata ataupun menguncup. Itulah yang penggunaan yang paling beronok-ronok. Okey, saya gunakan ketika market quiet. Okey, faham? Ketika market quiet, saya tunggu. Apa yang kita nak buat ketika market quiet? Okey, pertama sekali, ni saya share apa yang saya gunakan, saya share. Ini 100% kalau nak jadikan teknik, terpulang. Okey, pertama adalah saya lihat kepada market structure dahulu. Okey, saya tutup Bollinger Band ni di time frame daily. Saya gunakan DH1, M30 ataupun M15. Okey, yang ini. Kalau ada soalan yang tak faham, Roger bagi tahu. Okey, contoh GBP CAT ni. Dia menunjukkan apa? Trend dah start nak naik. So dah menunjukkan uptrend. Apa yang saya akan buat? Saya tak tekan buy ataupun sell di time frame daily ni. Saya akan pergi ke time frame H1, di entry time frame saya. Okey, contoh di H1. Apa yang saya tunggu adalah market menguncup. Bila market menguncup, saya masuk market. Okey. Saya tunggu ketika market menguncup. Contoh yang paling cantik adalah macam ni. Okey. Dia menguncup dia. Saya tunggu ada candle close di luar daripada BB. Ataupun keluar daripada Bollinger Band tu. Keluar dia, saya ingat kita punya rule buy di bull candle. Sell di bear candle. Sekarang saya cari peluang untuk apa? Buy. So saya tunggu price close di atas saya punya BB ni saya makinkan. Okey. Yang ini yang pertama. Okey, price close di atas BB. Okey, saya makinkan the highest point daripada candle tu. Okey. Lepas dah makinkan ni, saya tunggu price lepas saya buy. Okey, stop loss di mana? Kalau siapa yang jenis agresif, jenis lot kasar,
boleh letak stop loss di bawah mid BB di sini. Okey, siapa yang jenis lot size agak kecil ataupun ada space untuk bernafas, okey, saya letak di bawah sini. Okey, di bawah Bollinger Band sini. Di bawah dia. Okey, faham tak? Ada soalan tak? Ni penat cerita seorang-seorang ni. Ada soalan tak? Okey tak? Kemudah sangat. Syakir mana Syakir? Okey? Jap tengah try. Bukan suruh masuk market terus. Oh, patutlah. Dia berdiam tengah try. Kalau dia mengecik tu kan, macam mana kita nak tahu dia downtrend or uptrend? Okey, ni siapa ni? Haris. Pertama sekali, kita lihat kepada daily dia. Okey, saya lah. Saya. Ni bukan semua tau. Saya akan lihat di setup time frame. Apa tengah trend sekarang? Okey, kalau sekarang saya nampak menggunakan Avrami Swing Advance ni. Avrami Swing Indicator ni. Okey. Saya nampak dia tengah uptrend. Okey. Menggunakan indikator ni dia menunjukkan tengah uptrend. Okey. Dan okey, pertama saya akan lihat okey apa trend sekarang. Kalau dia menunjukkan okey uptrend. Okey. Ni GCAT tau, bukan saya suruh entry kat GCAT. Okey. Kalau nak pair yang sedap, kalau GBP kita nak buy waktu ni pun macam tak cantik. So saya tunjukkan contoh yang kita boleh masuk lah Okey, Encat. Okey. Ni saya tunjukkan pair yang kita boleh cari peluang untuk short lah. Untuk short lah, terus lah. Okey, pair yang kita boleh masuk. Okey, kita nampak sekarang trend dia tengah dalam menunjukkan tengah downtrend. Okey, sekarang dia menunjukkan dalam keadaan apa ni? Dia tunjukkan neutral. Tetapi kalau kita lihat daripada market structure sekarang tengah downtrend. NZD CAT. Okey, tengah menunjukkan tengah downtrend. Dan saya akan buka kepada H1. Time frame H1 ataupun entry time frame kita. Okey, saya tunggu sehingga price membuat breakout. Okey, melepasi up lower BB lah. Tadi saya peluang untuk cari peluang untuk sell kan. So saya cari peluang bila ada market tengah menguncup macam ni, mendata ataupun tengah menguncup, dia breakout dia ke bawah, saya cari peluang untuk short dia. Saya akan markingkan di lower sini. Okey. Alright, saya dah markingkan sini. Price lepas ke, saya tekan sell. Okey, stop loss di mana? Untuk play safe ataupun untuk siapa yang agresif, lot size dia yang besar, letak di atas mid BB. Okey, atas middle BB ni. Okey, siapa yang nak play safe lagi, letak di atas top BB. Alright, faham di situ. Di situlah tempat-tempat yang kita nak letak stop loss. Di atas mid BB ataupun di atas sini. Okey, di atas top BB kalau kita sell. Okey, kalau dia mengecik tu macam mana nak tahu? Okey, itu kita lihat market structure. Okey. Terence. GCAT kalau ikutkan kepada trend besarnya memang saya akan cari peluang untuk sell lah. Boleh explain sekali lagi tak? Serius otak slow sikit. Okey Haris. Macam ni. Yang ini kita tak berapa nampak tak cantik ah. Siapa UJ Kita try UJ. Okey, kita lihat trend dia tengah buat apa. Okey, USD JPY kita nampak trend dia tengah downtrend. Okey, itu pertama Market type. Haris, ingat pertama sekali kita lihat market structure ataupun market type. Apa setup time frame memberi gambaran kepada kita. Kalau kita nampak sell. Okey, di daily time frame kita nampak apa? Sell. Okey? Sekarang kita buka di lower time frame, di entry time frame kita. So sekarang di entry time frame kita, kita cari peluang apa? Kita tunggu sehingga market tengah buat macam ini. Tengah mendata, BB ni tengah mendata ataupun tengah menguncup. Macam ni menguncup. Okey? Bila dia menguncup, kita tunggu apa? Dia breakout ke bawah. Selari dengan kita punya setup time frame tadi. Okey Haris? Setup time frame menunjukkan downtrend. So ketika downtrend kita cari peluang untuk sell sahaja. Okey, ketika uptrend kita cari peluang untuk buy. Tapi USD JPY kita nampak tengah
downtrend. Okay? So kita tunggu sehinggalah market apa? Dia breakout ke bawah sini. Ketika market tengah menguncup. Kalau dia menguncup macam ni, nampak dia menguncup dia. Dia breakout dia, kita bakikan. Ini contoh yang cantik. Okay, yang ini nampak dia menguncup. Tengok daripada BB dia mengembang terus menguncup. Alright. Price breakout dia. Tengok candle close dia di bawah lower BB ni, kita makinkan price action dia. Kita makinkan lower dia. Okay, ingat kita nak sell di bear candle dan nak buy di bull candle. Ketika ini kita nak sell di bear candle. Kita makinkan di bear candle yang ini. Price lepas spread lepas kat sini, kita tekan sell. Okay Haris, dapat yelah dia sama. Atas bawah tu. Ini dia selari top BB dengan ni. Top BB dengan lower BB ni. Okay, Syakir dapat? Okay, dapat? Faham macam tu. Okay. Buat cari entry yang simple je. Tak payah susah-susah. Ini antara cara penggunaan saya entry adalah ketika market quiet, dia breakout. Dia breakout dia, saya layan. Okay, dia keluar dia daripada BB, saya follow. BB standard. Okay, default dia. Default setting. Okay, faham Itu dia. Itu penggunaan Bollinger Band yang pertama. Okay. Faham Dan penggunaan yang kedua. Apa? Siapa nak bagi tahu penggunaan dia? Okey, yang kedua adalah price lebih suka bergerak daripada top BB, dia bergerak ke mid BB dan kalau dia tembus mid BB, dia akan test ke lower BB. Okey, itu dia. Dan lepas dia test lower BB, dia akan cenderung untuk test ke mid BB balik dan dia akan test, kalau dia berjaya breakout mid BB, dia akan test ke top BB. Okey, upper BB. Itu dia permainan dia. Okey, dia bergerak daripada lower ke mid, mid ke top. Itu dia permainan dia. Okey. Faham Dan saya gunakan adalah cara macam tu lah. Tunggu dia market quiet, breakout, saya layan. Okey. Untuk Kanada pada malam ni, saya pun tak tahu nak ke mana dia punya arah Okey. Kalau dia kuat, kita sell lah. Kalau dia Kanada kuat, kita buy. Buy cat. Kalau Kanada lemah, kita sell. Okey. Padankan dengan yang kuat dan lemah. Okey, currency apa yang cantik nak dipadankan? Kalau dia Kanada tu kuat, saya akan lebih cenderung untuk memilih NZD CAD. Okey. Kalau Kanada lemah, saya lebih suka mencari apa? USD CAD ataupun CAD JPY. Okey, faham Faham? Okey. Ada soalan? Ada soalan tak? Syakir? Wah, awal kita hari ni. Itu je lah BB. Okey. Dan kaedah saya menguruskan. Line tengah tu dia moving average sebenarnya. Okey, Haris. Line tengah ni adalah moving average. Yang ini adalah Bollinger Band lah. Satu set ni semua sekali. Okey. Ini sebagai perantaraan. Ini sell region. Yang ini upper region. Upper region ni buy region lah. Apa ni kawasan buy dan ini kawasan sell. Itu lebih senang dia, faham Okey. Okey, dan satu lagi cara saya menguruskan macam mana saya akan masukkan pivot point. Alright. Ini mudah saja. Saya akan gunakan di H1, M30 ataupun M15. Alright. Inilah cara saya menggunakan dia. Ini terus bagilah satu teknik. Ini bukan teknikal lagi, ini teknik dah. Okey. Ini dah teknik. Apa yang saya guna adalah pertama saya cari dulu market type. Okey. Alright. Yang kedua, saya akan tengok tengah trending ke, tengah ranging. Okey, lepas tu tunggu dekat time frame entry, letak Bollinger Band, tunggu dia nak entry. Dia breakout je saya entry. Dah.
Padankan. Betul. Okey, ni ada soalan. Apa function? Okey, bila kita dah padankan yang kuat dan lemah, tapi bila tengok trend tak sama dengan apa yang kita nak padankan, nak ikut yang mana? Nak ikut trend ke nak ikut tu? Nak ikut yang kuat lemah Okey, Afiq. Itu soalan yang bijak. Contoh contoh. Mana ni Contoh pada hari ini kita nampak okey, NZD kuat. Okey. NZD paling kuat dan JPY lemah. So bila kita padankan dengan trend tak kena. Okey? NZD JPY. Jom kita masukkan NZD JPY kita. NZD JPY. Okey. Bila kita masukkan NZD JPY kita, kena tak? Trend NZD JPY tengah buat apa? Tengah downtrend. Okey? So bila dia tengah downtrend, kita tak kena dengan kita punya technical. So kita tak boleh ambil yang ni. Okey, kita tak boleh ambil NZD JPY untuk kita trade untuk buy New Zealand dan sell JPY. Tak boleh. Tak boleh kita cari peluang untuk buy. Okey Afiq? Okey. Dan saya lebih suka sebab kita dah tahu NZD memang dia punya keadaan memang tengah lemah dan dia punya technical kebanyakan pair memang dia paling lemah. Okey, berdasarkan teknikal tau, daripada berhari-hari ni kita nampak NZD memang kita cari peluang untuk sell saja. So, apa yang cantik adalah NZD JPY kita cari peluang untuk short dia ketika di resistant. Okey, di kawasan resistant kita cari peluang untuk short dia. Untuk guna BB, cantik ke tak? Okey, jom kita lihat. Cantik ke tak? Okey, market dah nampak dia tengah dah mengecut. Dan sekarang dia breakout ke atas. Kita nak buat apa? Kita tak buat apa-apa. Okey Afiq? Sekarang kita tak buat apa-apa. Disebabkan kita hanya cari breakout ke bawah. Kalau contohnya macam semalam. Okey? Tengah quiet. Ini contoh yang paling cantik Tengah quiet, dia breakout, kita makinkan dia punya lowest ni. Selepas dia close kita makinkan Okey. Price lepas kita sell. Okey Afiq Dapat. Macam itulah. Lepas tu saya akan uruskan menggunakan pivot ni. Okey. Pivot tu boleh set dekat phone tak? Tak boleh. Azali? Tak boleh. Gunakan di PC ataupun laptop sahaja. Macam mana nak tengok ranging or trending dengan pivot tu? Pivot tak gunakan ranging ataupun trending. Okey. Siapa ni Haris? Saya lihat daripada yang ini. Market structure. Okey. Penggunaan zigzag macam ini. Okey. Explain sikit DPV dan lain-lain. Alright. Dia memberi gambaran apa? Pivot ni. Kalau kita nak gunakan menggunakan pivot point sebagai entry, atas DPV kita cari peluang untuk buy, bawah DPV kita cari peluang untuk sell. Bermaksud apa? Bermaksud bawah daripada DPV ni dia masuk zone ataupun region sell. So maksudnya kalau kena dengan market type, dengan market structure sekarang, kita nampak NZD JPY tengah downtrend. So kalau dia masuk dia bawah DPV, kita boleh cari peluang untuk short. Nak dapatkan pivot di mana untuk MT5 platform? Alamak, MT5 MT5 nak dapatkan pivot, try Google lah. Saya tak tahu. Saya tak gunakan MT5 untuk pivot. Saya membuat analisis di MT4 dia. Google type pivot point for MT5. Akan ada. Serius, mesti ada. Okey, layer tu apa? Okey, selalunya kita akan entry satu je. Okey, single entry. Kalau layer bermaksud berentry-entry. Okey, Ismail? Ismail Yusof, bermaksud dia bukan satu entry saja. Contoh kita sell di sini kan. Bermaksud selepas price naik ataupun turun kita masuk sell lagi. Maksudnya berentry-entry. Banyak entry. Tu layer. Okey. Okey, semalam saya terkena macam apa yang saya soal tadi. Market semalam pun kejap berubah. Mengejut jadi reversal. Last clear duit saya. Okey Afiq. Follow kepada itulah price action. Follow tu. Semalam terkena dengan pair apa?
Okey. Okey, macam ni lah SOP dia macam saya buat Contoh NZD JPY ni, pertama saya akan tengok session. Okey, session dia pada waktu bila? Waktu pagi. Sekarang waktu malam. Session dia ada lagi ke tak? Okey, dah tamat, dah close. Okey, sekarang NZD JPY kalau kita trade waktu sekarang sesuai ke tidak? Okey? Itu yang pertama. Okey, kalau waktu malam ni apa yang sesuai? Waktu malam ni, okey, saya akan cari apa best Okey, pertama saya akan tengok ni dulu, saya refresh, tengok nak padankan, nak padankan yang mana? Sebab sekarang ni dia berlawan tau. Dia berlawanan arah daripada teknikal. Okey, daripada teknikal kita tak kena, tak selari. USD, JPY, Kanada, USD dan JPY. Sepatutnya kebanyakan di pair dia mengukuh, dia kuat. Okey, tapi sekarang New Zealand, AUD dan Euro yang kuat. So, yang cantik dia adalah kalau kita nak padankan NZD USD. Okey, NZD USD. Kita jom, kita try, kita trade NZD USD. Pada hari ini, NZD USD kita lihat apa yang cantik. Okey, market dah quiet tapi dia breakout ke atas. Aha. Alright. Sekarang apa yang saya akan buat untuk NZD USD? Untuk breakout memang dia dah breakout ke atas, so untuk buy kita tak pilih untuk buy sebab kita follow daripada market structure. Okey? Faham okey, contohnya kalau saya nak cari peluang NZD USD, saya akan cari di mana level yang signifikan saya nak tunggu price action. Okey. Saya gunakan apa yang saya akan share apa yang saya guna Okey. Nampak? Dah tunggu apa ni? NCAT tadi. Hari ni saya tunggu NCAT. NZD USD. Padankan currency kuat dengan lemah. I setuju. Tapi kita tak tahu currency kuat seterusnya. Minimum win ratio 1.3 atau 1.5, 1.7, 1.10. Biasa loss banyak. Bagaimana win? Sekejap asal soalan tak nampak ni. Bagaimana win nak tahu trend tak reverse? Okey, nak tahu 100% Terence price to follow arah tu kita payah sikit. Yang penting kita trade berdasarkan yang pertama yang boleh membantu kita adalah market session. Okey, Terence. Kalau contohnya NZD JPY kita tahu waktu aktif dia adalah waktu siang, so tak sesuai untuk kita trade terus untuk pada waktu US ni. Okey. Dan yang kedua adalah selepas kita entry apa kita punya pengurusan. Okey, yang itu ni saya nak share saya macam mana saya uruskan Dan NZD USD ni. Contoh saya cari peluang untuk entry NZD USD. Di manakah level yang saya akan tunggu adalah di kawasan sini. Okey, ni rapat. So saya akan tunggu di kawasan sini. Oh, jauhnya. Okey, 6620 ataupun tunggu dia breakout di bawah sini. 540. Okey, dan sekarang saya akan makinkan 6620. Mana dia? Okey, di kawasan atas sini. Okey, di kawasan atas ni jauh juga perjalanan nak tunggu. Di kawasan sini baru saya akan lihat price action untuk NZD USD. So, kalau NZD USD, NZD kuat pada waktu ni baguslah. So, dia akan sampai ke kawasan yang saya nak tunggu. Di situlah kawasan saya nak lihat price action. Okey, contoh dia buat breakout. Dia breakout di sini. Itu tak kisah. Kalau contohnya saya tunggu dia retrace dahulu, saya akan tunggu di kawasan sini, di atas sini. Okey. So sebenarnya di kawasan sinilah. Di kawasan atas sini kawasan saya tunggu untuk price action. Apa price buat di kawasan sini? Adakah dia tunjuk price dah nak turun ataupun apa? Okey. Kalau dia tembus, saya akan tunggu di next resistance. Itu yang saya buat. Okey. Try buat macam ni Terence saya akan gunakan nisbah 1.3 untuk best setup saya. Okey. Saya akan check 1.3 sampai ke tak. Ada potensi tak nak sampai 1/3. Risk 1,
reward 3. Kalau tak sampai, saya tak akan entry. Kalau 1-2, saya akan kecilkan lot size. Okey, Terence? Dapat? Okey, ada soalan? Alright. So ini market dah cantik tau. Untuk quiet dah cantik, tunggu breakout ke bawah. Kita lihat pada US Open nanti. Kalau dia break DPV, ada chance ke 0.662 DPV. Oh, sekarang dekat DPV patutlah. Alright. Okey. Sekarang di kawasan DPV. DPV, bawah DPV adalah kawasan sell region, atas DPV kawasan buy region. Okey, kalau dia breakout, kemungkinan besar dia boleh sampai ke atas lah. Kalau sampai ke atas ni cantik. Biarlah dia nak sampai atas. Okey, adakah saya akan buy? Tak. Saya tak akan buy. Saya akan tunggu juga peluang sell di atas sini. Okey, saya tunggu di sini. Okey, Syed. Itu dia. Saya akan trade berdasarkan price action. Tunggu price action di kawasan sini. Okey. Apa? Dah habis kita punya part. Ada apa-apa soalan yang nak share ke? Ataupun apa pair yang kita nak lihat ke? Ada, Syed? Pilih satu pair yang nak dilihat. Ada? Okey. Okey, saya share dululah starting. Saya tunggu. Dah. Dah Euro GBP tadi. Okey. Saya tunggu dia breakout, tetapi kita lihat kepada pergerakan ATR dia dah melebihi ke belum? Okey, dah lebih. Untuk Euro GBP adalah untuk Euro GBP dia punya daily average adalah dalam 50 pip. Okey, so saya nampak lebih kurang macam ni, saya tunggu di kawasan sinilah untuk long. Saya akan long bila ada price action di sini Okey, saya sambung draw kat sini. Okey, saya tunggu price action di sini. Okey. Saya tunggu di price action di sini. Ingat macam mana kita punya price action? Okey, ingat? Ingat Azali? Tak ada live trade ke? Okey, saya hanya share trade idea. Okey. Sebab saya tak direkomendkan dan tak boleh memberi signal. Saya hanya akan sharekan trade idea. Macam mana pula BBMA? BBMA adalah Bollinger Band dan kita gabungkan dengan moving average. Okey. Kita gabungkan moving average, tak kisahlah moving average apa yang kita nak guna, dan Bollinger Band. Okey, itu dia. BBMA. Alright, Euro GBP saya cari peluang untuk long dia sebab pertama adalah kena dengan market type. Okey, market type dia kena. Market type tengah uptrend. Okey, sekarang cuma yang tak kena adalah ATR dia 52. 52 pip. Okey. Dah 52 pip. Pergerakan dia hari ni dah habis. Daripada sini ke sini dah habis. So sekarang saya tunggu price retrace dahulu. Price retrace membuat price action di sini dan menunjukkan price nak naik, baru saya buy. Okey. Lepas tu saya tentukanlah dekat mana saya punya stop loss, dekat mana saya punya take profit. Okey, faham Okey, macam mana saya nak tahu setup ni setup quality dia mantap ke tak? Semalam dengan hari ni MT4 susah nak keluar chart. Apa masalah? Dah banyak kali restart phone pun tetap. Oh, tu saya tak tahu. Saya boleh buka dengan selamba dia. Ni siapa ni, Hafiq? Try lah. Kalau susah sangat, try contact account manager ataupun support. Try contact support, tanya dia apa problem. Kalau betul-betul problem daripada segi diorang daripada segi teknikal. Tapi saya boleh buka, tak ada problem, tak ada masalah. Okey, sekarang saya nak check risk reward. Kena ke tak? Okey. Pertama sekali saya akan kecilkan sekecil-kecil umat. Okey, kecilkan dahulu saya punya graf ni. Alright, dah kecilkan. Sekarang saya letak stop loss di mana? Okey, saya akan letak stop loss di bawah sini. Okey. So, kalau ada price action, besar sikit tengok. Okey. Di sini adalah saya punya level stop loss. Alright. Contoh kalau price sampai ke level bawah sini, terkenalah stop loss saya. Jika dah cukup price action menunjukkan price nak naik. Okey? Okey, faham Ha. Kalau tak,
kita tak entry lah. Ini dah masuk kawasan, tetapi kita tunggu dahulu price action. Ingat price action kita dah menunjukkan price nak naik, baru kita buy. Okey, nak tanya last pasal BB, kita kan entry kalau dia melebihi BB atas ataupun BB bawah, selagi candle tak melebihi line yang mengecut tu, kita tak akan entry. Selagi candle tak melawan, betul? Betul selagi dia tak keluar, dia tak breakout daripada mengecut punya BB tu, kita tak masuk. Okey, Haris? Ni kita tunggu price action sekarang untuk Euro GBP. Okey, Dungat nak UJ. Okey, ada soalan? Ni belum habis ni. Kita dah tahu stop loss kita nak letak sini. So kita punya take profit. Contoh kita entry dekat betul-betul dekat luar box ni so jarak dia berapa? Ui kecil dekat 20 pip. So 20 pip 13 bermaksud 60 pip. Okey, sampai tak? Alright. 60 pip di atas sini. Okey, kita buat macam ni. Kita nak entry di sini, kita merisikokan 20 pip dan kita punya take profit adalah 60 pip. Okey, kita jangkakan price kemungkinan besar boleh sampai di sini. Sebab apa? Dalam tempoh sebulan, price pernah sampai kawasan ni. Saya menggunakan period sebulan untuk saya check kualiti setup saya. Kalau pernah sampai dalam tempoh sebulan, bermaksud setup saya kualiti yang paling tinggi. Bermaksud risk reward saya kena. Kalau contohnya saya target, tak kena. Contohnya stop loss saya berapa? 50 pip bawah sini Okey, contoh stop loss bawah sini. So saya entry di kawasan sini. Alright, dalam 60 pip. Okey, saya check pula. Kena tak 13 sampai ke atas sini. Sampai ke 180 pip. Kalau tak kena, dalam tempoh sebulan bermaksud setup tu kurang kualiti. Risk reward tak cantik. Sekarang jarak dia hanya 60 pip bermaksud kena satu-satu. So contoh kalau saya entry standard lot adalah 1, so saya akan kecilkan saya punya lot size jadi separuh saja sebab risk reward dia satu-satu. Okey, saya ada gap tu, ada kemungkinan tak dia close gap? Gap kat mana? Okey, tak tentu juga ikut suka hati dia. Dia nak close ke tak nak close. Okey, Syed. Selalu kena stop loss. Okey, selalu kena stop loss. Kita lihat ada tak dalam kita punya sistem tempat kita nak letak stop loss tu di mana? Okey, Syakir, kita lihat dulu dekat mana tempat yang kita nak letak stop loss tu. Adakah tempat yang patut kita letak? Okey, tempat yang price tak akan sampai, itu yang kita akan letak. Okey Aziz. Okey, terima kasih Aziz. Jumpa lagi. Okay, I buy or sell at a ceiling of loss, satu risk 10 pip. Example, average GBP USD sama dengan 100 pip. Bagaimana price tak kena stop loss? I riskkan 10 pip below support or 10 pip atas resistance. Win 3R, 30 pip. Okay, GBP USD. Alright, saya akan buka GBP USD. Alright. Kita lihat NZD CAD. Dah sampai kawasan yang saya nak. Okey. So kita tunggu je lah price action. Sekarang kita tunggu price action saja. Okey. Okey, sekarang resistance. Okey, kejap kita lihat kepada okey, kita masuk GBP USD. Dah habis masa. Okey. GBP USD. Okey. Terence, you apa buy ke? Okey. I buy or sell at ceiling 1R 10 pips. Okey, Terence, dia tak ada fix rule untuk letak berapa jarak dia. Tak ada istilah 10 pip ke 15 pip ke 20 pip. Price tak kenal benda tu. Okey, Terence, dia tak ada istilah kita letak 10 pip ke 15 pip, tak ada. Dia adalah untuk letak stop loss, kita letak di kawasan yang price kita rasa tak akan sampai. Contoh, kalau kita sell di sini, okey. Okey, kalau contohnya kita sell di sini. Atas sini adalah tempat kita letak stop loss. Tak ada istilah berapa pip. Okey. Ada tempat yang sesuai. Itu dia. Tempat dia adalah kita jangkakan price tak akan sampai. Okey, di sini. Alright. Itu dia. Dan yang kedua.
Ui, apa yang rancak sangat USD ni? Ui, wah apa ni? Okey. Boleh lihat apa benda cerita, adakah cerita GBP punya cerita? Apa yang gangster sangat ni? Alright, kita boleh lihat di Forex Live ataupun di tu. Okey. Di Forex Live lah kita lihat. Okey Azali, jumpa lagi. Kenapa gold dia naik pelik dari pair-pair lain, kejap naik, kejap dia turun, suka hit stop loss. Okey, ada tak siapa ni? Hafiq eh? Okey Hafiq. Haris, Haris. Try buat plan dulu sebelum entry, sebab kita trade ke atas sistem kita, ke atas sistem dagangan kita. Okey, kita follow kita punya rule tu. Okey, kita tak akan risau satu stop loss, dua stop loss. Kita risaukan kepada performance kita. Adakah performance kita dalam keadaan bagus ataupun dalam keadaan tak bagus? Okey, yang itu yang kita lihat. Alright, jom kita lihat adakah disebabkan okey, lihat daripada Forex Live lah. Cable spike higher tu je dia komen. Kau ajar betul. Germany and UK set to drop key Brexit demand, cable jump. Okey? Itu yang kita nampak. So ini feed yang keluar terus keluar tu yang mantap tu. Boleh lihat di sini untuk baca apa cerita dia. Kalau kita nampak ni seketul ni. Cerita Brexit lah ni. Dia selalu kalau GBP punya impact memang Brexit je lah ni. Okey, kita tengok NU ada terreflect juga. USD ada tak? Okey, tak ada. Memang GBP saja. Okey. So Euro GBP kita ni. Okey, dah batal, dah cancel. Okey? Dah terbatal sebab tak ada price action, dah terus spike ke bawah gitu. Okey? Dapat Kenapa dengan UJ tak ada. Tak ada. Kita lihat Chef J. JPY tak ada apa-apa pergerakan. USD JPY. Okey, kita lihat. USD JPY ada apa-apa ke tak? Tak ada. Okey, Haris tak ada apa-apa, tak nampak apa-apa pun. Kita nampak lebih kepada GBP je sahaja single currency. Tengok. Single currency seketul sahaja. Nampak tu? Okey. Dah tamat. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada. Okey, kita tamatkan kita punya sesi. Ada apa-apa soalan lagi? Tak ada Zuli punya webinar dah start. Okey, Syed. Okey, thank you. Jumpa lagi esok. Esok hari terakhir, besok kita belajar Ichimoku. Okey, Dungat, terima kasih berbanyak. Okey, Syakir, terima kasih. Trade kita punya sistem. Okey, Syakir, Liu, terima kasih. Liu, kita ada di Penang sehari saja. Kelas di Penang sehari. Diorang nak buat juga kelas di Penang. Okey, jumpa lagi esok besok kita akan belajar Ichimoku pula. Okey, kita tutup kita punya sesi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey, rakan-rakan, terima kasih Syed, Syakir, Liu, Azali. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.